sambung balik dengan kita ini. Qala musannif qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi wa 'ulumina darain amin ya rabbal alamin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama dzakarallahu 'indahu wudu'ihi tahharallahu jasadahu tahharallahu jasaduhu kullahu wa man lam yadhkurillah lam yutahhir minhu illa ma asabahu al-ma. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya bahawasanya barang siapa menyebut zikrullah, yakni doa di dalam air sembahyang itu pada ketika ia mengambil air sembahyang, nescaya menyuci Allah Ta'ala akan segala badannya barang siapa itu. Dan barang siapa tiada menyebut zikrullah pada ketika ia barang siapa mengambil air sembahyang, nescaya tiada suci daripadanya barang siapa melainkan anggota yang kena air sembahyang dua. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ini hadis ini nak menunjukkan kepada kita kelebihan orang sudah ambil sembahyang, dia tidak tinggal baca hak ini yang telah Imam Ghazali sebut di atas tu, yang sebelum ni, iaitu asyhadu an la ilaha illallah, kita menghadap kiblat, angkat tangan kita, itu di antaranya yang dinafal oleh Imam Ghazali hak panjang tu. Ataupun kita nak ambil hak Imam Nawawi sebut azkar pun boleh juga. Kita nak baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh juga kita nak ambil sampai situ. Ataupun boleh juga riwayat yang lain kita nak baca hal lain juga, Allahumma iaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min 'ibadikas salihin. Bahasa itu boleh juga. Ataupun waj'alni minal mutatahhirin, sampai situ saja. Boleh juga. Tapi kalau kita tengok yang dipilih oleh Imam Nawawi, seorang ilmu hadis juga, iaitu moleklah kita ambil hak situlah, iaitu hak Imam Nawawi nakal dalam Al-Zikr Imam Nawawi itu. Kalau kita tengok bab wudu, bab mengambil sembahyang, selepas mengambil sembahyang Imam Nawawi ada nakal situ. Itu dia pindah situ, letak situ, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita pun sapu, iaitu sapu muka kita menghadap kiblat tu. Jadi dalam hadis ni dikeluarkan Al-Imam Daruqutni, iaitu barang siapa yang menyebut zikir itu selepas kita ambil sembahyang, kita menghadap kiblat, kita angkat tangan tinggi-tinggi, iaitu nescaya Allah Ta'ala akan menyucikan segala badannya. Dan barang siapa yang tiada menyebut zikir itu, nescaya tiada menyuci daripadanya melainkan anggota yang kena wudu saja, melainkan anggota yang kena sembahyang saja. Maknanya anggota yang lain itu tak suci pada maknawiyah. Pada zahiriyah kita nampak suci lah. Kita basuh, kita letak sabunnya, macam-macam lagi wangi yang kita pakai. Pada zahiriyah memang suci. Tapi pada maknawiyah tu, maknawiyah yang orang panggil nisbah kebersihan
lebih lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Dan kita telah juga sebut sebelum ni, siapa yang baca doa tu, bahkan kita disuruh bukan untuk diri kita saja, ajar kepada anak-anak cucu-cucu, ajar dia ni, iaitu baca doa ni selepas ambil wudu tu, jangan tinggal. Dan di antaranya hadis yang sahih juga disebut, futihat lahu thamaniyata abwabul jannah yadkhulu min ayyi sya', iaitu nescaya siapa yang baca doa ni, asyhadu an la ilaha illallah sampai habis ni selepas wudu, nescaya dibuka baginya 8 pintu syurga, dan lalu diberi masuk, diberi pilih untuk ayyi sya', hak mana dia suka. Suka hati kita nak masuk pintu syurga mana, babun na'im ke, babul qara wal qari ke, itu babul firdaus ke, banyak lagi pintu-pintu syurga tu yang disebut oleh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah naik Isra Mi'raj tu ada disebut situ. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi habis berkaitan dengan doa selepas wudu. Kalau boleh saya ingatkan diri saya juga, iaitu jangan tinggal hal ini. Ni dulu besar tanganlah, jangan tinggal doa selepas wudu ni. Banyak kebaikan lain, bukan dia untuk akhirat saja, bahkan dunia, untuk kebaikan dunia banyaklah. Dinakal dalam kita-kita yang lain banyaklah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan dia, memberi ketenangan, banyak lagi. Itu yang dinakal oleh ulama-ulama, yang mana ulama itu dia merasai barang yang dia sudah beramal, lalu dia cerita pada orang bagaimana dia beramal doa ni, dia dapat rasa, lalu dia cerita pada orang bagaimana begini. Jadi hak ni kita kena ambil iktibar juga daripada ulama-ulama yang merasai barang yang dia sudah beramal. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Bermula makruh di dalam sembahyang itu 7 perkara. Bermula makruh di dalam air sembahyang itu 7 perkara. Pertama, mempercikkan air pada kedua tangannya seseorang tu. Jadi dalam ni kitab ni disebut, di semua Ghazali disebut sebahagian saja perkara makruh di dalam kita mengambil sembahyang ni. Kalau kita buat percikan sesuka hati kita ambil sembahyang, iaitu ambil perkara itu saja. Iaitu disuruh kita ambil cara nak ambil sembahyang, mula tangan di awal dulu. Batu dari sunat apa yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam kitab Minhajul Qawi pun ada disebut, ambil air sembahyang tu biar dari ujung dulu, daripada awal dulu masuk gitu, biar gitu, tu daripada awal supaya masuk dalam kuku. Kalau sekiranya kuku yang tidak rata tu, jadi makruh setengah ambil kucing gitu. Dan di antara lagi yang kedua, menamparkan air ke muka. Lalu juga ambil air, ambil sembahyang pakai rembah ke muka tu dalih. Ambil air sembahyang, kita ambil sembahyang gini, sapu gitu, ambil sapu gitu. Tapi apa yang disebut oleh ulama, hak lebih afdal ambil air sembahyang ketika nak basuh muka tu, iaitu kita mula dari atas dulu. Ambil dari atas ni, dari hujung ni, sapu gitu. Tu hak lebih cermat, yang dipilih oleh kebanyakan ulama mazhab Syafi'i kita. Itu panggil mula daripada atas. Ketika itulah kalau kita nak niat sini, kalau kita ambil wudu ni, tegak muka ni, sapu bawah tu, itu maknanya jangan menamparkan air ke muka tu, dan ke muka dan kepala begitu juga. Bila kita ambil sembahyang, jangan mau bertok-tok gitu saja. Tengok Imam Ghazali sebut sebelum ni, iaitu jelas dah bagaimana disuruh sapu dari belakang naik ke depan. Tu Imam Ghazali cermat dah ketika dia mengajar kita mengambil air sembahyang. Imam Ghazali ni dia kemah fiqh. Dia kemah fiqh dah. Bukan dia
kemah ilmu tasawuf baru fiqh. Ini satu kesilapan kalau orang kadang-kadang main ilmu hakikat tasawuf tapi fiqh ada cara. Itu panggil tu main jing saja. Yang body tak cara, fiqh tu body. Jadi body tu nak kemah. Jadi Imam Ghazali ni body kemah dah. Fiqh ni. Dia ulama muktabar yang mana dia fiqh ni dia kemah dan dia pun mendalai ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang mana ilmu tasawuf ni ilmu adab itu di antaranya. Tapi memang menarik kata-kata Imam Ghazali. Dia kata ketika aku menggali ilmu fiqh, aku jumpa ketika aku menghaguni ilmu fiqh, aku jumpa tebingnya. Tetapi bila aku mendalami ilmu tasawuf, aku tidak jumpa tebing. Maksudnya ilmu tasawuf ni payah lagi, barang hati. Payah lagi. Ada penyakit ni, bukan senang. Jadi memerlukan mujahadah nafsu itu di antaranya. Jadi sebab itulah Imam Ghazali dia nak selalu air tu kena sapu molek, kepala tu biar rata molek. Ketiga, berkata-kata di dalam mengambil air sembahyang. Ini banyak juga buat ni. Ni kita kena jaga. Bahkan orang yang setengah daripada perbuatan yang tidak baik bagi seseorang itu, bila dia tengok orang ambil air sembahyang, dia tepuk air dulu terpen tanya lagi. Bukan gini, kalau okting tu lain lah. Musyaqqah ting sangat ni itu lain. Ni saja. Nak sembah projek ke apa ke, ni tidak sayugia. Setengah perbuatan yang tidak baik ketika orang yang sedang mengambil sembahyang. Dia banyak perkara yang ketika iaitu orang mengambil sembahyang, kita tak boleh berkata-kata, kita tegur dia atau beri salam sekalipun. Itu di antaranya ketika dia ambil sembahyang. Dan begitu juga orang baca Al-Quran, tak boleh juga kita ganggu dia. Melainkan musyaqqah sangat, kita nak tahu sesuatu penting sangat, itu lainlah, ada masalah. Sebab apa? Dikatakan kita makruh mengambil, disuruh kita ketika ambil sembahyang ni kena diam saja. Baru dapat fadilat wudu tu. Sebab sunat ketika diam tu, sebab ambil wudu ni adalah satu ibadah. Diri kita mengambil air sembahyang tu ibadah dah situ. Lepas tu kita menunaikan ibadah pula. Jadi ganda ibadah kita di Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah ketika afdal ketika kita nak ambil sembahyang, afdal diam saja. Itu di antaranya. Dah dia tanya juga. Jawab itu saja dah mana idah. Tapi lebih afdal kita diam saja. Sebab diri wudu tu walaupun dia tidak jatuh kepada wajib, diri diam tu ataupun diri diam daripada perkata-kata tu adalah mestilah wajib, tapi dia adalah sunat kerana dia merupakan sebuah ibadah. Tu sinilah punca kita nak tahu bagaimana apa waswah aku jadi begini, kenapa dia khusyuk dalam sembahyang. Mari duk ingat situ, mari duk ingat sini, mari duk ingat air tu, air ni, baru duk ingat malah dendam balik puasa tadi. Buka tu air begini, puasa nak balas dendam balik. Main kawah tu ingat-ingat air sembahyang. Tu di antaranya. Ada seorang Allah. Sini jugalah juga khabar nama dia tu. Dia kata saya macam mana itu? Saya nak kata khusyuk payah itu. Selalu saya semai tahu itu. Duk ingat, saya duk main ingat. Macam mana Ustaz? Saya nak buang. Nak buang penyakit jadi mai khusyuk tu dia ingat. Itu nak panggil macam nak balas dendam lah balik lah. Puasa tu. Tu puasa. Jadi kita puasa dah puas hati lagi tak dibuka, lepas tu nak balas dendam balik. Jadi mari kadang-kadang dalam sembahyang ni, kalau begitu mari dah sembahyang ni. Macam mana? Itu di antaranya. Jadi setengah daripadanya kita jaga wudu. Itu di antaranya. Jaga wudu ketika ambil air sembahyang tu, jaga molek, insya-Allah. Apa yang disebut oleh ulama, orang jaga
siapa yang menyempurnakan wuduk dia, Allah akan menyempurnakan sembahyang dia, yakni dengan mari khusyuk dalam sembahyang dia, tadarruk, rendah diri dengan Allah dalam sembahyang dia, insya-Allah dia akan mari perbuatan itu. Itu di antaranya. Itu je sebab itulah makruh berkata-kata ketika mengambil sembahyang. Keempat, melebihi membasuh segala anggota daripada 3 kali, iaitu makruh. Kita membasuh hak wajib sekali, tapi yang lebih afdal 3 kali. Hak wajib sekali saja, tapi hak lebih afdal 3 kali. Jadi makruh walaupun air kita sekalipun, air surau sekalipun, air masjid sekalipun, kita dimakruh kita buka air tu besar. Itu tengok Rasulullah ambil sembahyang macam mana. Jadi makruh kita ni buka air besar, satu hal membazir dah. Jadi melebih-lebih daripada 3 kali itu. Ini berpunca daripada waswah lah. Tak boleh begitu. Itu di antaranya. Ada pun melebih membasuh segala anggota daripada tangan sampai ke bawah tu, itu disunatkan. Ada apa hak tu? Hak tu kita nak memanjangkan cahaya kita di hari kiamat kelak. Hak tu tak masalah. Itu tak masalah hak tu. Kelima, membanyakkan menumpah air itu lebih daripada hajat. Tak boleh. Juga yang kelima ni, hak dinakal oleh Maghazali ni, kita menumpah air. Macam tadilah buka air besar begitu. Nak ambil sembahyang. Kadang-kadang dia cakap pula. Lepas tu air duduk keluar. Tak boleh. Membazir. Tak boleh. Itu setengah daripada kawan-kawan syaitan. Tak boleh. Itu di antaranya. Jadi menumpah air lebih daripada hajat tu tak boleh. Kalau nak ambil air sembahyang, buka air slow je. Slow tu yang slow sangat. Maknanya sekadar kita dapat menyempurnakan wuduk kita tu. Jangan buka luar kuat air, menyebabkan bazir air keluar. Jangan. Ini setengah perkara siapa yang selalu buat pekerjaan gini, setengah mengganggu ibadah dia dan sembahyang. Ini kunci sini. Miftahus solah at-tuhur. Kunci kepada sembahyang itu tuhur ay al-wudu. Ay 'inda al-wudu. Itu kunci kepada sembahyang itu. Rasulullah SAW bersabda, ada tuhur iaitu wudu. Kalau kita jaga molek kunci kita tu dak renyok, maka boleh kita nak buka kunci rumah ke, kunci motor ke, nak buka kunci kereta ke apa ke, dak kunci dak renyok. Maka begitu juga ibadah sembahyang. Ibadah sembahyang ni, kalau kunci kita comel ni sebab wudu kita, wudu tu Rasulullah kata seperti kunci. Kita jaga molek tu, insya-Allah kita nak buka ibadah sembahyang kita tu, Allah Taala akan permudah dengan khusyuknya, apa lagi dengan tadarruknya, dengan rendah diri kita dengan Allah dalam sembahyang. Itu akan hadir, itu akan hadir. Sebab tu Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala berkata, tak kala kamu nak suruh batal sembahyang datang, kamu jaga kunci sembahyang. Itu di antaranya. Maknanya kita ada zahir sembahyang. Zahir sembahyang kita rokok, sujud, tidak dan sebagainya itu. Kunci iaitu batal sembahyang. Batal sembahyang ni adalah bagian hati kita. Tadarruknya, hina kita di hadapan Allah, khusyuknya, itu batal sembahyang. Macam mana nak mari batal sembahyang? Jaga wudu tu. Insya-Allah itu di antara disebut oleh para ulama-ulama yang mu'tabar dalam berkaitan dengan fiqh, ilmu fiqh ni, itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi sebab apa dah kita guna air lebih-lebih? Menumpah air, walaupun air rumah kita, walaupun air di surau, walaupun air di masjid, kita tak boleh buka luar air tu dia kasar tu. Sebab apa? Kerana waswah jua. Sebab kerana waswah jua. Kadang-kadang dia mengundang kepada perkara waswah ni. Bahaya ni. Penyakit waswah ni dia akan mengundang kepada waswah. Jadi dua saja ulama kata. Kalau kita orang tu dia guna air lebih-lebih, membazir ketika ambil wuduk ni, dua perkara saja. Pertama disebabkan waswah dia, diri dia waswah tu punca pertama. Yang kedua perangai dia begitu dah.
Sifat perangai dia. Sebab itulah setengah ulama kata, kalau kamu nak tengok perangai seseorang itu, kamu tengok dua perkara. Mana kamu tengok? Iaitu ketika dia makan. Ketika dia lapar makan, macam mana perbuatan dia? Berojok macam-macam. Itu ada sifat yang tidak baik pada diri dia. Ataupun tak payah kita suruh pada diri orang, kita suruh pada diri kita sendiri. Uzkur uyubika nafsika. Kita sebut akan keaiban diri kita, iaitu ketika kita makan ni. Lapar pula lapar memang lapar belaka. Tapi sifat kita tu macam mana? Kadang-kadang tinggal bismillah ataupun berojok. Itu ada yang tidak baik pada diri kita. Yang keduanya, yang antaranya, kita tengok ketika kita ambil air sembahyang tu macam mana. Kalau kita tahu dah diri ambil sembahyang begini-begini, tapi kita buat parang juga, itu ada yang tidak baik pada diri kita tu. Tak payah kita suruh pada orang, diri kita. Kalau kita ambil air sembahyang melebihan ataupun tidak sebut apa yang buat pekerjaan makruh dia sembahyang tu, itu masalah tu. Berkata-kata ketika sembahyang, berkata-kata ketika ambil sembahyang, ataupun menampak air penuh muka, banyak lagi hak makruh tu, itu ada masalah pada diri kita. Itu disebut oleh ulama di antaranya. Jadi dua hak di sini, sama ada kita guna air lebih tu punca daripada waswas. Satu. Yang kedua, kadang-kadang disebabkan perangai diri seseorang itu. Itu adalah kata ulama, jika kita ada perangai begini, na'udzubillah min dzalik. Jangan, itu di antaranya. Sebab itulah ada seorang hamba Allah dululah, dia mengaji dululah, ada dia ni waswas, kaki dia diburuh semua. Buruh semua, buruh baju tu lah. Sebab dia ni pandai bijak, tapi buruh semua. Sebab kunci waswas, itulah yang tu. Siapa haus kaki, setiap ambil sembahyang, boleh dikatakan wajib lah dia buruh kaki dia tu. Ini punca daripada waswas tu, bahaya waswas sebenarnya. Kerana bagi orang yang waswas itu, syaitan menyukai dengan mereka itu orang yang waswas, dinamai akan syaitan yang suka tu walahan, iaitu sifat waswas ni, na'udzubillah min dzalik. Iaitu ada seekor syaitan yang bernama walahan. Walahan ni dia dari jauh lagi. Disebut dalam Al-Quran, dia tengok orang jauh lagi. Orang tu nak, si fulan tu nak ambil sembahyang, dia pun mari jalan, mari. Tak sah tu, tak tu, dua tu, satu. Dia ganggu dalam orang ambil sembahyang. Jangan bagi nama dah. Takut salah nama cucu ke anak ke walahan. Sedap dengan walahan ni. Tak tahu nama syaitan. Nama syaitan walahan. Apa besar panggil walahan. Punya syaitan yang orang panggil syaitan yang mengganggu waswas orang, ataupun syaitan yang mewaswaskan orang adalah syaitan yang bernama walahan. Itu jangan. Itu di antaranya sifat-sifat yang tidak baik. Iaitu nama-nama tu. Nama-nama kena hati-hati. Itu di antaranya. Jadi kita kena hati-hati. Ini perbuatan syaitan ni, dia sentiasa jaga. Kita nak ambil sembahyang, siaplah dia akan mari. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita kena berhati-hati. Keenam, memakai air yang tercampur pada matahari pada bencana yang menerima tukur pada negeri panas pada ketika itu. Jadi setengah daripada makruh lagi ambil sembahyang ni, air yang terjumur dalam bekas yang terima tukur. Maknanya tukur tenukang tu lah. Duduk dalam bencana jumur atau panas, tukur tu tukur besi kan. Duduk dalam bekas tu. Jadi karat daripada tukur tu. Dia bila kita air jumur tengah panas tu, jadi duduk dalam bekas. Lepas tu tukur pula duduk dalam, ataupun dalam tukur besi-besi yang lain, jadi naik macam minyak gitu. Jadi tu makruh ada ambil air itu. Ada itu antaranya. Ketujuh, memakai air yang sangat panas dan yang sangat sejuk. Jadi ketujuh ni makruh kita ambil air yang sangat panas.
Itu di antaranya. Seperti mana kalau kadang-kadang beberapa tanah Arab, dia panas sangat kadang-kadang. Itu kadang-kadang dia sangat sejuk, kadang-kadang dia panas balik masuk panggil tu sejuk tu. Ada pun sebab apa jadi makruh kita ambil air yang panas, air yang sejuk ni? Kerana dia nak mengundang kepada khusyuk, supaya kita ni jadi khusyuk, supaya tak ganggu khusyuk kita. Ketika kita ambil air panas ni ganggu kita khusyuk, ambil air sejuk ganggu kita khusyuk. Ada pun sejuk waktu pagi tu lain, berbeza. Kalau saya malah ambil air hari ni, saya tak mau ambil air sebab sejuk sangat. Itu beza. Itu sampai dengan hadis Nabi SAW, setengah golongan manusia yang duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak, iaitu indal wudu' adal makarih. Dia ambil wudu ketika dia ambil wudu ni ketika waktu sejuk. Waktu sejuk, cuaca sejuk di waktu pagi, dia ambil air sembahyang dengan sempurna. Sampai basuh dengan sempurna. Hak tu golongan ni akan duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu tak hak tu. Ada pun hak sejuk ni, maknanya sejuk macam air batu ke, melampau sangat, tak boleh. Ada pun hak ni untuk kita sembahyang, maka tak apa. Sebab apa jadi besar orang golongan ni akan duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak. Di antaranya sebab payah orang nak sempurna. Main nastuh air sejuknya. Kadang-kadang siku tak kena. Sebab sejuk sangat. Maka hak ni kita kena hati-hatilah. Kita antara disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala manafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Ketahui olehmu bahawasanya sekalian yang tersebut di dalam mengambil air sembahyang itu ada di dalamnya fardu, ada di dalamnya sunat. Jadi di ibadah sembahyang ni, ibadah mengambil air sembahyang ni ada hak fardu, ada hak sunat. Kita jagalah sebab tu. Kalau kita sudah tahu ni, hak ni tahu dah tidak. Cuma kita amati, jaga molek. Bermula fardu itu 6 perkara. Pertama, niat. Seperti katanya nawaitu rafa'al hadath, artinya sahaja mengangkat hadas kecil, ataupun nawaitu rafa'al hadathil asghari, boleh juga. Atau dikatanya nawaitu rafa'al hadathil istibahatis solat, boleh juga. Sahaja mengangkat hadas kerana menghanguskan sembahyang atau barang sebagainya. Ada kira iaitu, dan tempat niat itu dipersertakan dengan permulaan daripada membasuh muka seperti yang tersebut dahulu. Jadi ketika kita ambil sembahyang ni, penting sekali niat kena jaga. Yang penting niat di dalam hati kita. Dakilah sahaja mengangkat hadas besar, hadas kecil, menghanguskan sembahyang, menghanguskan istibahus solat, boleh belaka, tak masalah. Cuma adalah perbahasan ulama sikit. Kalau orang tu dia mandi wajib, bisa kata, lepas tu dia nak ambil wudu balik, maka dia dah payahlah kata nawaitu hadasil asghari. Cuma dia sebut nawaitu nawaitul wudu'a pun dah memadai dah, ataupun nawaitu istibahus solat, ataupun saja pun ambil wudu, dah memadai dah. Sepatutnya disebut nawaitu hadasil asghari, saja mengangkat hadas kecil ketika dia ambil sembahyang ni. Tapi kalau dia mandi wajib hari itu, dia dah mengangkat, maka tak perlulah dia kata nawaitu hadasil asghari. Itu lebih muhtamad bila Syekh Hajar dalam kitab Menjokowi pun ada sebutnya. Dia itu lebih cermatlah. Itu di antaranya. Jadi kalau dia mandi wajib ketika itu, tak perlulah dia sebut nawaitu saja mengangkat hadas kecil. Sebutlah nawaitu wudu'a, dah memadai dah begitu. Kerana hadas mengangkat hadas besar ni dah mengangkat hadas kecil. Cuma diri kita nak sembahyang tu kena ambil wudu balik dengan kita akan sebut nawaitu wudu'a. Itu di antaranya. Dan tempat jadi niat tu penting. Kita niat dia. Dan tempat niat itu diperserta dengan permulaan daripada membasuh muka. Daripada permulaan membasuh muka, daripada atas-atas memula tu, itu lebih afdal. Yang penting sekali niat di hati. Sebab apa kita kata niat ni penting hati? Kerana niatlah akan membeza ibadah dan adab seseorang.
Bila kita ada niat dalam hati, dia akan beza, dia akan pisah selalu. Ini adat, ini ibadah. Kalau kita tidak ada niat dalam hati, ini ibadah. Jadi tabiat dia dah dia gitu. Jadi tak ada niat, jadi setengah akan jadi adat dan jadi ibadah. Itu kita kena jaga juga, itu di antaranya. Dan jadi basuh muka, permulaan basuh air naik ke muka ni, pertama wajib ni, sampai air sini niat selalu. Saja akan wudu. Itu di antaranya. Dan itu di antaranya. Dan ketiga, membasuh kedua tangan serta kedua siku. Ini bahan yang fardu ni, basuh tangan daripada tangan, rata mulai daripada siku, rata lagi. Ini Imam Ghazali sebut cuma dah ni. Dan seperti mana yang tersebut dahulu, hak belakang dah disebut dah. Keempat, menyapu setengah daripada kepala dan rambut yang pada hak kepala. Yang keempat, basuh kepala ni kata kalau mandi dah sutih kepala dahululah basuh, lebih afdal. Itu pun biar sini rata basuh tu. Itu di antaranya. Kelima, membasuhkan kedua kaki serta mata kaki. Jadi hak ni juga kena jaga juga hak fardu ni. Basuh kaki dan serta mata kaki, yakni buku lali tu. Ni sabit dengan asal juga. Kita telah sebut dah sebelum ni. Iaitu wailul lil aqab min nar, setengah penghuni neraka ramai diumbang dalam neraka disebabkan tumit dia dah kata tu. Jaga juga di antaranya. Keenam, tertib. Tertib ni jangan mendahulu, jangan basuh kaki dulu, basuh kepala, jangan basuh kepala dulu, bawah semuka. Tertib dulu dari awal tu, itu bagi tertib yang keenam tu. Adapun yang lain daripada fardu yang keenam ini, maka iaitu hak enam ni semua itu sunnah belaka. Dalam pihak tu adalah sunnah jaga. So iaitu sunnah muakkad dan fadilahnya. Hak yang lain lagi daripada fardu ni amat banyak fadilahnya dan pahalanya. Pahala tu, pahala mengambil wudu ni besar, amat besar, serta meninggal akan dia umat rugi. Kata musannaf kita, kalau kita tinggal hak sunnah, hak tadi hak wajib, hak enam tadi tu, kalau kita tinggal yang sunnah ni rugilah, sebab dia sunnah muakkad, fadilahnya besar. Basuh telinga tu belaka tu, tu basuh hidung belaka tu, itu sunnah belaka tu, hak selain daripada hak enam tadi tu, fadilah besar, banyak pahala amat besar. Dan yang meninggal akan dia amat rugi. Amat rugi siapa yang meninggal hak sunnah tu rugilah. Kerana hak sunnah ni lah dia akan nampung tu. Dan jikalau ada cedera yang fardu itu, nescaya menyempurnakan akan fardu itu oleh sekalian yang sunnah itu. Wallahu a'lam. Jadi musannaf kita bagi tahu kepada kita, iaitu jangan tinggal hak sunnah fardu ni, jaga molek, jangan tinggal. Bahkan kalulah waktu nak tidur, Imam Ghazali menyatakan, bahkan ulama-ulama lain menyatakan lagi, hendaklah ada sabit dengan hadis yang sahih. Kalau kamu nak ambil yang sabit Aisyah radhiyallahu anha, dia menyatakan Rasulullah tatkala nak tidur, Rasulullah akan mengambil air sembahyang seperti mengambil air sembahyang seperti nak sembahyang. Jadi sempurna kalau nak tidur tu. Apatah lagi kalau kita nak sembahyang, maka hak sunnah pun kita kena ambil lakilah. Itu di antaranya disebut oleh musannaf kita, kerana yang sunnah ini dia akan menampungkan yang fardu. Itu di antaranya. Wallahu a'lam, kata musannaf kita. Allah bermula Allah itu a'lamu ay alimun. Allah itulah a'lamu, terlebih mengetahui, yakni alimun, yang maha tinggi. Allah ni maha tinggi, maha mengetahui. Allah segala-galanya. Itu di antaranya. Jadi musannaf kita berhenti situ. Wallahu a'lam. Faslun fi adabil husli. Kita berhenti di situ. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini, mudah-mudahan kita dapat amal dan dapat istiqamahkan wudu kita dengan apa yang disebut oleh ulama-ulama di dalam kitab ini, seperti mana Imam Ghazali rahimahullah taala. Jadi sekali itu dulu pada pagi ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma ij'alna hadha
لا تجعل الله فينا معنا شقيا وفي الآخرة آمنا من جميع عندك من قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم كلمة الحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.